Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di Wan Alwi The Talent Wizard, sama ada di FB page, sama ada di Instagram, sama ada di YouTube dan juga sama ada di TikTok. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang kita bicarakan dulu, iaitu 3 elemen yang perlu diambil kira oleh para usahawan jika para usahawan ingin mahu melaksanakan bisnes, menjalankan bisnes. Sebelum ini kita dah berbicara dengan elemen yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana para usahawan ini kena pandai menguruskan manusia yang dalamnya itu, sama ada dia ada 2 elemen dalam komunikasi dan juga dalam mempengaruhi pekerja-pekerja atau teamworknya, dan juga dalam keadaan untuk memimpin. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua ialah bagaimana seorang usahawan itu nak uruskan bisnes, di mana dia ada 2 elemen. Elemen pertama berkaitan dengan problem solving, pencegahan masalah-masalah yang berlaku. Yang keduanya ialah bagaimana untuk meletakkan diri sebagai seorang yang boleh melahirkan achievement, kejayaan, pencapaian dalam berkaitan dengan result bisnes yang dilaksanakan. Dan seterusnya, hari ini kita berbicara tentang bagaimana elemen yang ketiga, bagaimana seorang usahawan itu pandai, berkebolehan, mahir dalam menguruskan diri sendiri, self-management. Yang pertama, dia ada 4 perkara yang boleh kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan self-confidence. Maknanya seorang usahawan itu dia mesti membina dirinya yang confident dalam melaksanakan bisnes. Dia mesti yakin pada dirinya, yakin pada idenya, yakin pada kebolehannya, di mana dia mampu untuk menterjemahkan idea itu menjadi satu yang profit dan akhirnya membina kejayaan dalam hidupnya. Dan dia tahu itu memerlukan proses yang panjang dan ada berbagai cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dah. Oleh itu para usahawan dia kena mengambil position yang menjadi seorang yang independen, bebas, seorang yang boleh melakukan keputusan sendiri, seorang yang boleh sentiasa mahu menuntut ilmu, mencari pengalaman, mencari skill, kemahiran pada diri sendiri. Kerana apa? Dia akan berhadapan dengan berbagai-bagai benda yang akan menghalangnya, yang akan memastikan bahawa dia akan tidak boleh untuk berkembang. Ada banyak halangan yang diuji begitu. Dan nak melihat pada kita bagaimana kita mampu untuk menepasi tembok-tembok halangan itu, yang mana kita akan menjadi seorang yang berjaya. Itu adalah benda yang akan berlaku dalam bisnes. Sebab itu bagi seorang usahawan, dia kena ada self-confidence pada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah stress management. Bagi seorang usahawan, dia kena belajar tentang konsep stress management, menguruskan stres. Sebab apa? Apabila dia berada dalam dunia bisnes, dia akan berhadapan dengan berbagai-bagai tekanan, bagaimana mana untuk maintain kontrol diri, untuk memaintain pelaksanaan melahirkan maruah diri, ketika mana dia berada dalam dunia yang sentiasa dia nampak macam nak menghalangnya, dan juga dia akan terlibat dengan berbagai provokasi daripada orang luar yang akan menyebabkan dia terhalang untuk membina kejayaan. Sebab tu dia akan stres. Banyak stres yang berlaku. Contohnya stres sudut ekonomi, stres apabila idea kita rasakan bahawa idea kita perlu ada adjustment. Stres apabila kita berhadapan dengan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita bawa. Stres kita berhadapan bila kita sedar bahawa untuk berkembang kita ada banyak skill-skill yang kita kena belajar, dan kita rasa macam tertekan dengan time management, pengurusan masa itu sendiri. Dan seterusnya kita juga berhadapan dengan berbagai-bagai rintangan, halangan, dugaan, kerana berkaitan dengan kewangan, kerana berkaitan dengan cara baik perubahan semasa, perubahan trend, perubahan customer. Yang itu semua akan menyebabkan seorang usahawan itu seorang macam dibakar untuk sebenarnya untuk menjadikan dia lebih matang, lebih cerdik, lebih membina kepintaran dalam bisnes. Sebab tu stress management ini penting. Kalau tidak, dia burn out. Dia akan membakar diri sendiri lah. Okey, yang itu yang kedua. Yang ketiganya ialah credibility, personal credibility. Maknanya seorang usahawan itu dia kena menjadikan dirinya sebagai seorang yang boleh dilihat bertanggungjawab, seorang yang boleh orang kata apa, customer memberi harapan kepadanya. Kalau dia orang kata supplier juga memberi harapan yang boleh menyandarkan pada dirinya, dan juga dia seorang yang
seorang yang boleh ditrust lah, seorang yang ada nilai, yang boleh ditrust. Kalau berbicara tentang idea, mana idea bukan idea kosong, idea boleh dilaksanakan. Kalau dia jual produk, produk itu bukan produk-produk kosong, produk yang boleh menyelesaikan masalah orang ramai. Maknanya credibility-nya tu penting, bukan saja pada dirinya, juga pada brandnya, pada syarikatnya. Itu cabaran yang akan dihadapi oleh usahawan. Sebab tu menguruskan diri ini sangat penting bagi seorang usahawan. Yang seterusnya adalah flexibility lah. Usahawan ini dia kena fleksibel dalam dia nak menghadapi berbagai-bagai perbezaan, cara-cara baru. Kadang-kadang dia kena modify sesuatu perkara itu mengikuti cara-cara yang memang semasanya begitu. Kadang-kadang dia kena melihat juga masa depan. Apakah perkara-perkara yang akan menyebabkan sesuatu itu berlaku supaya dia tahu nak menghadapi dunia masa depan yang berubah. Cuma sekarang ni kan orang yang menghadapi banjir, dia berhadapan dengan situasi bagaimana untuk membina masa depan setelah bangkit daripada situasi banjir. Bagi pandemik pula, kita dah ada MCO 1, MCO 2, MCO 3, MCO 4, ramai yang collapse ketika MCO 3 dan MCO 4. Takkan mana mereka boleh bertahan pada MCO 1 dan MCO 2. Sebab itulah dia merupakan satu cabaran, kena berfikir balik dalam keadaan yang dunia yang memerlukan perubahan, dunia yang semakin digital, dunia kehendak-kehendak pelanggan yang berubah-ubah kan, bukan saja pelanggan yang berubah, pekerja-pekerja kita pun berubah. Kalau dulu kita berhadapan dengan generasi X yang memang setia pada syarikat, kemudian kita berhadapan dengan generasi Y dah mula tidak setia pada syarikat, yang mereka kejar adalah dari sudut bagaimana nak membangunkan diri mereka. Kemudian generasi Z, kita berhadapan generasi Z inilah golongan yang tak mahu bekerja dengan orang lain, dan mereka lebih suka bekerja sendiri, mencari duit sendiri, membina kekuatan mereka sendiri, dan semua ini adalah merupakan satu cabaran bagaimana seorang usahawan itu nak meletakkan dirinya, nak membina pekerjaan yang lebih bagus, bagaimana nak mengubah dirinya dalam dunia HR lah. Itu sebab itu orang kata dalam dunia usahawan bukan dunia yang mudah sebenarnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ingat 3 elemen yang penting dalam bisnes. Yang pertamanya berkaitan dengan bagaimana kita nak membangunkan manusia, bagaimana kita nak membangunkan orang bisnes kita, dan akhirnya juga bagaimana kita nak membangunkan diri sendiri. Jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.